الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri, wa ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah segala urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, rungkaikanlah segala simpulan pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya difahami kata-kataku. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak ada ilmu melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau sajalah ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator mengendalikan kuliah kita pada pagi ini. Alhamdulillah, setelah tuan-tuan, puan-puan semua dihidangkan ataupun dibentangkan dengan permasalahan keluarga, maka marilah sama-sama kita hayati peribadi kita pula, masalah peribadi. Sebenarnya apa yang kita bincangkan ini sesuatu yang sangat penting, telah khusyuk di dalam salat. Yang mana kepribadian yang utuh, kepribadian yang sumul, kepribadian yang mulia dapat membentuk akhlak yang mulia. Maka kepribadian yang mulia sudah tentulah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang berkedudukan yang tinggi, hartawan, jutawan, dermawan, rupawan, tetapi kalau tidak salat, tidak ada harganya pada Allah. Kalau seorang yang tidak ada, dia tidak salat, kata walau bagaimanapun banyak hartanya, tidak ada gunanya pada sisi Allah. Secantik mana rupanya sekalipun, kalau dia tidak salat, tidak ada harganya pada sisi Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Ta'ala tidak memandang kepada harta benda kamu, rupa paras kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala pandang kepada qulubikum, hati kamu, wa a'malikum, serta amalan yang kamu lakukan. Itu dipandang, dilihat oleh Allah Ta'ala. Dan menilai gerak hati kita sama ada ikhlas ataupun tidak. Sama ada taat atau sebaliknya. Maka ketaatan yang kemuncak bagi seorang hamba ialah mendirikan salat. Ketahuilah bahawa ada satu janji, ada satu hadis Nabi, hadis Al-Qudsi. Satu hari Jibril AS datang kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah berjanji kepada umatmu. Allah berjanji akan memasukkan umatmu ke dalam syurga sekiranya mereka mendirikan salat 5 kali sehari. Sebaliknya, jika mereka tidak mendirikan salat atau kalimah seumpama dengannya, iaitu sembahyang ketika rajin ataupun meninggalkannya, jarang-jarang salatnya, maka Allah tidak berjanji untuk masukkan ke dalam syurga. Subhanallah. Oleh itu, tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah, salat merupakan penting, kepentingan dalam kehidupan. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-salat. Antara amalan yang mula-mula sekali dihitung di hari kiamat nanti ialah salat, sembahyang akan dihitung. Kalau elok salatnya, baik salatnya, maka dia akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala segala urusan-urusan hisab amalan yang lain. Sebaliknya, jika salat itu gagal ataupun tidak dilaksanakan, maka Allah Ta'ala tidak menerima segala amalan yang lain. Sama ada sedekahnya, ihsannya, berbuat baik pada bapa sekalipun. Kalau dia tidak salat, maka dia tidak akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah. Sebab as-salatu imaduddin, sembahyang itu merupakan tiang agama. Semua bangunan ada tiang. Hatta kita dirikan khemah sekalipun ada tiang.
maka tiang mesti dipilih daripada sesuatu yang kokoh untuk mendirikan bangunan itu. Maka bayangkan, andainya tiang itu patah, tiang itu reput, apa jadi dengan binaan kita? Runtuh, sengit, retak sana, retak sini dan sebagainya. Maka sudah tentulah tiang itu satu struktur binaan yang sangat penting. Maka Rasulullah SAW menyifatkan salat itu sebagai tiang kepada agama ini. Kalau salat itu tidak sempurna, salat itu tidak didirikan, bermakna agamanya telah runtuh. Agamanya akan rosak, binasa. Dan di antara perbezaan antara salat antara orang mukmin dengan kafir ialah as-salah. Nabi menyatakan antara perbezaan antara iman dengan kufur ialah salat. Nak tahu orang ni orang Islam, orang beriman, dia salat. Kalau tak salat bermakna kamu mengaku Islam tapi kamu tak salat, benarkah pengakuan kamu itu? Bermakna orang tidak salat maka tidak ada jaminan keislamannya. Astaghfirullahalazim. Sedangkan orang yang salat sekalipun ada mendapat ancaman daripada Allah Ta'ala. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaan besarlah. Celakalah bagi orang yang mendirikan salat tetapi lalai di dalam salatnya. An salatihim sahun. Lalai dalam salat. An salatihim ada dua tafsiran. Yang pertama, an salatihim, yang mereka lalai dengan waktu salat itu sendiri. Datang waktu subuh, dia tak pedulikan salat. Datang waktu asar, waktu zuhur, dia tak pedulikan salat zuhur. Masuk waktu asar, dia tak pedulikan salat fardu asar. Lalai dia dengan waktu, sibuk dengan kerja dia, sibuk dengan urusan dia, hatta duduk saja pun, dia rasakan sibuk juga. Jadi, dia merasakan solat itu membebankan dia, boleh jadi mengganggu kerja buat dia, menyebabkan dia mensia-siakan waktu-waktu salat itu. Maka Allah Ta'ala nyatakan, fawailun, celaka. Orang macam ni celaka. Allah Ta'ala bagi umur, kamu tidak salat, kamu celaka. Allah Ta'ala bagi harta, kamu tidak salat, kamu celaka. Harta kamu akan membinasakan kamu. Kena pendengar penonton sekalian. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. An salatihim yang kedua ialah daripada salat mereka. Lalai di dalam salat. Yang tadi tak salat langsung. Yang ni salat juga tapi lalai dalam salat. Lalai dalam salat mula daripada salat takbiratul ihram sehingga salam, dia lalai dalam salat itu. Sebab itulah kita nak bincangkan tajuk ini pada hari ini, mudah-mudahan membantu kita sikit sebanyak supaya kita khusyuk dalam salat. Pengabdian kita kepada Allah. Bayangkan bagaimana para sahabat, misalnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu hari dia terkena panah dan terpacak anak panah di pahanya. Tak dapat nak dicabut anak panah itu. Lalu para sahabat berbincang, kita cabut panah ketika Ali sedang mendirikan salat. Setelah bermuafakat, Ali mendirikan salat, lalu para sahabat, beberapa orang sahabat telah mencabut panah. Dan Ali tidak merasa ia apa pun. Sudah salat ni baru dia ketahui bahawa panah yang terpacak di pahanya telah tidak ada lagi. Itu tahap itu khusyuk para sahabat radhiyallahu anhu dalam salat mereka. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Satu jaminan daripada Allah Ta'ala. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam salat mereka. Berjaya orang yang khusyuk dalam salatnya. Subhanallah.
Antara lain yang kita nak paparkan di sini, yang mana bagaimana kepentingan khusyuk dalam salat supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang celaka, supaya kita tidak termasuk di kalangan orang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala orang yang sangat-sangat rugi. Maka para ulama menyatakan dengan menggariskan beberapa panduan berkaitan dengan amalan yang dilakukan sebelum mendirikan salat. Sebab itulah dalam perjalanan kita ke masjid ataupun semasa berwuduk, kita dilarang bercakap-cakap. Dilarang bersembang-sembang ketika berwuduk, bergurau senda, bercakap-cakap, sembang-sembang ketika wuduk, maka boleh mempengaruhi tidak khusyuk dalam solat. Bermakna masa solat tu pun kita dipenuhi dengan zikrullah, dengan doa-doa tertentu. Misalnya basuh tangan, basuh muka. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau cahayakan, masukkan aku di kalangan orang yang putih muka, di kala muka manusia hitam. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Allah nyatakan pada hari kiamat nanti ada muka orang yang beriman yang bercahaya-cahaya putih, berseri-seri. Ada satu golongan lagi muka yang hitam pekat, hitam legam, bermuram durja, itu muka orang-orang kafir. Maka ketika basuh muka lagi kita doa dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau putihkan muka aku dikala muka manusia lain menjadi hitam. Ketika kita basuh tangan kanan, ini semua ulama yang mengatur supaya kita tidak sembang-sembang, supaya kita khusyuk dalam berwuduk sekalipun. Ketika basuh tangan, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berikanlah, izinkan aku timur rekuk amalanku sebelah tangan kanan. Masa basuh tangan kiri pula, ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku orang yang timur rekuk amalanku sebelah tangan kiri. Ketika sapu kepala, ketika basuh kaki pula, Allahumma sabbit qadamayya ala sirat. Ketika basuh kaki dikala berwuduk itu, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tetapkanlah kaki aku di atas titian sirat. Bermakna titian sirat itu, bagaimana telah kita jelaskan pada siri pengajian yang lalu, titian sirat itu lebih halus daripada rambut yang dibelah 7, lebih tajam daripada pedang, dan melaluinya dengan keimanan. Maka di kala itu Nabi dah beritahu ada penggait-penggait yang akan mencekuk kaki, ada yang terjatuh dalam gaung neraka itu. Maka kita mohon pada Allah di kala membasuh kaki, ya Allah, Allahumma sabbit qadamayya ala sirat, ya Allah, tetapkanlah kedua belah kakiku di atas titian sirat. Ini semua ulama gariskan supaya kita khusyuk dalam ibadah. Mulai pada wuduk, kemudian lepas pada berwuduk kita doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sibukkan dengan doa, sibukkan dengan zikrullah. Dalam perjalanan ke masjid pula dengan kita berdoa. Allahumma ja'al fi amami nura wa khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa ja'al li nura. Itu antara doa dalam perjalanan kita ke masjid untuk salat. Ya Allah, jadikanlah di hadapanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, kiriku cahaya. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya untukku. Mana penuh dengan doa-doa setiap langkah. Naik ke masjid pula, baca bismillah. Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. Berjalan pula dalam keadaan tenang, tidak berkejar-kejaran, tidak berkejar-kejaran. Sebab kenapa? Nak fokus supaya kita khusyuk dalam salat. Subhanallah. Dan bila kita berdiri untuk mendirikan salat pula, imam sentiasa mengingatkan makmum, sallu salatan muwaddi'. Sallu salatan muwaddi'. Sembahyanglah kamu bagaikan sembahyang yang terakhir. Sallu salatan muwaddi', adalah kamu semua salat dengan salat yang seolah-olah salat yang terakhir yang kamu lakukan. Bermakna salat kalau kita anggap ni salat yang terakhir,
Boleh jadi selepas ini kita tak dapat solat lagi, dah mati dah kita. Ataupun orang lain akan mendirikan solat untuk kita, solat jenazah. Maka kalau zuhur kita gambarkan boleh jadi ini solat aku yang terakhir sekali. Maka Allahu Akbar. Maka buat yang sebaik-baik sebab ini yang terakhir. Subhanallah. Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Alhamdulillah boleh solat lagi fardu asar. Dan anggaplah boleh jadi ini solat terakhir dah aku dirikan, buat yang terbaik. Allah panjangkan umur boleh lagi solat fardu maghrib. Panjangkan umur boleh lagi solat fardu isyak. Seterusnya. Hati sentiasa takut dan bimbang. Bimbang takut tidak diterimakan salat itu. Maka khusyuk dalam salat merupakan satu tuntutan agama kita. Khusyuk dalam salat adalah satu rahsia agung dalam salat. Salat yang dilaksanakan dalam keadaan tidak khusyuk adalah seumpama badan tanpa ruh. Bayangkan bagaimana badan tanpa ruh mati. Imam Ghazali pernah menggambarkan bahawa solat ini bagaikan sebuah jasad. Rukun-rukunnya adalah ibaratnya anggota besar. Dan sunat-sunat dalam solat itu ibaratkan anggota-anggota kecil. Orang yang meninggalkan rukun bermakna orang yang meninggalkan orang yang tercerai badan daripada kepalanya. Ataupun seseorang yang meninggalkan perkara-perkara sunat dalam salat bermakna ibaratnya dia kehilangan anggota kecil. Masih hidup tapi ada kecacatan. Maka ibaratnya kening, misai, janggut, rambut, itu anggota kecil. Tetapi walaupun anggota kecil tapi kalau tak ada pada badan kita yang merupakan satu keaiban. Kening misalnya, kening kita. Okey saja kalau tak ada kening pun lalu boleh makan, sihat aja. Tetapi bagaimana perasaan kita jika kita tidak ada kening? Tambah-tambah ada sebelah tak ada. Dia rasa malu kan? Maka begitu jugalah. Dengan salat, jangan ditinggalkan sunat-sunatnya, lakukan dengan cara yang terbaik. Dengan kita berzikir dengan tasbihnya, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, sebut dengan sebaik-baik. Jangan kata ini sunat, tinggal aje lah. Ini cincai-cincai je lah. Jangan. Buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Bermakna, Nabi dah ajarkan keseluruhannya, sekecil-kecil amalan atau doa-doa, tasbihnya, zikirnya, maka semuanya itu kita kena lakukan dengan yang terbaik. Takbiratul ihram, sebab itulah takbir ihram itu Allah, tangannya angkatnya semua kesempurnaan. Allahu Akbar. Nakkan kesempurnaan. Kenapa tangan di sini? Bukan di dada kita begini. Antaranya menyatakan bahawa apabila kita pegang di dada, tangan di sini bantu kita khusyuk. Cuba lihat saudara kita yang salat tangannya lepas ke bawah. Misalnya kita pergi ke Mekah di mana, ada rakan kita yang tangan lurus, kadang-kadang garu sana, garu sini. Maka bila kita pegang ini, insyaAllah kita kemas, tak akan begak, tak akan bergau gatal dan sebagainya. Itu antara hikmat kenapa tangan. Jadi saya nak gambarkan di sini bahawa jangan dianggap remeh amalan-amalan sunat dalam salat. Bahkan lakukan yang terbaik. Sallu salatan muwaddi'. Dirikan kamu akan salat ibarat salat yang terakhir. Subhanallah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Khusyuk dalam salat akan berlaku pada seorang yang mengosongkan hatinya untuk salat yang dikerjakan. Kita boleh khusyuk setelah kita kosongkan hati daripada benda yang lain. Itu para ulama menyatakan bila kita angkat tangan, kita Allahu Akbar.
Kena buang dunia. Jangan fikir masalah keluarga lagi. Aku nak solat. Aku dengan Allah Ta'ala sekarang. Buang masalah tempat kerja. Buang masalah anak-anak seketika. Buang masalah yang kita hadapi. Allah. Sekarang aku dengan Allah. Kejap tangan kita di situ. Itu nak gambarkan bahawa ulama dah bincang bagaimana nak bantu kita solat dan khusyuk dalam solat. Subhanallah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Maka kita kosongkan hati. Jangan duk fikir-fikir dengan urusan kerja. Ada bertengkar dengan orang tu, dendam dengan orang ni. Kosongkan. Sekarang kita nak menghadap Allah Ta'ala, Tuhan pencipta kita. Tuhan yang menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Tuhan yang berikan rezeki pada kita. Tuhan yang menghidup dan mematikan kita ialah Allah. Sekarang kita nak berhadap Allah. Kita nak menghadapkan hati kita pada Allah Ta'ala. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Subhanallah. Ya, maka pada masa itulah salat akan menjadi penyejuk hati, penenang jiwa. Segala aktiviti dan pekerjaan seharian yang dijalankan pasti akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita didirikan salat dengan baik. Saya merasakan, bahkan saya merasakan puan-puan pendengar semua pun seperti saya juga. Kalau kita tinggalkan salat ataupun lewat salat, kita rasa tak tenang jiwa kita. Kita merasakan ada sesuatu yang akan menimpa kita. Tak tenang, fikiran tak tenang selagi mana kita tak salat. Kita mesti bergegas tolakkan salat. Bila dah salat, alhamdulillah. Kita rasa tenang setenang-tenangnya. Itulah dia rahsia salat yang Allah Ta'ala berikan. Ketenangan jiwa dalam salat itu. Maka berjayalah Allah Ta'ala nyatakan orang yang mendirikan salat dengan khusyuk. Subhanallah. Sebagai umat Islam, kita seharusnya menginsafi diri agar sentiasa berusaha untuk menjadikan salat kita khusyuk dan sempurna. Mana mesti kita ada satu kesedaran. Kita mesti berusaha untuk menjadikan salat kita ni khusyuk dan sempurna. Kena ada usaha. Misalnya, kita mesti belajar. Belajar dan terus belajar. Belajar dan terus belajar. Jangan kita berhenti daripada belajar. Misalnya untuk kesempurnaan salat, kita kena tahu mana rukun-rukun salat. Mana sunat ab'ad, sunat hay'ah. Hukum qalbi, rukun qawli, rukun fi'li. Mesti sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya rukun qawli. Rukun qawli ialah rukun yang mesti disebut dan berbunyi suara. Tak kira sama ada lelaki atau perempuan, mesti keluar suara jikala menyebut rukun qawli. Sebab rukun qawli rukun yang kena sebut. Qaul, kata, sebut, baca. Maka rukun qawli yang pertama ialah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka kena sempurna ke Allah. Ada setengah-setengah baca Allahu Akbar. Ada setengah Allah. Mana satu yang betul? Kena yakin. Mana yang betul? Orang tu kata Allahu Akbar. Ini pula Allahu Akbar. Mana satu? Subhanallah. Ilmu kena cari, kena belajar. Yang betul. Bukan A sangat dan bukan O. Allah. Biasalah. Allahu Akbar. Alif lam lam ha. Allahu. Alif kaf bara. Alif kaf bara. Akbar. Akbar. Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Ada kita tak perhati baca Allah Akbar? Tidak sah. Allahu Akbar. Jangan pula Allahu Akbar. Tidak sah. Takbiratul ihram buat mat di situ.
Akbar, okey, akbar. Ini kesempurnaan ni. Nak khusyuk solat mesti betulkan bacaan dulu. Betulkan bacaan sebutan itu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu takbiratul ihram, kemudian Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti baca dengan keluar suara. Jangan baca dalam hati. Kalau dalam hati, mulut saja bergerak, suara tak keluar, itu maknanya tidak baca. Tak baca Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ada lagi menyatakan la salata, tak sempurna salat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Orang yang tidak baca Fatihah. Bermakna wajib dipelajari surah Al-Fatihah itu dengan seyakin-yakinnya, dengan sebaik-baiknya. Dibacakan mula Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, mati dengan nun. Setengah waladdallin, amin, tidak sah. Waladdallin, amin. Jangan disambung waladdallin dengan amin, sebab surah Al-Fatihah hanya setakat waladdallin. Amin tu doa. Subhanallah, banyak rupa-rupa kita perlu ketahui. Nak khusyuk dalam salat itu, sebab itu dinyatakan bahawa sebagai umat Islam harus, bahkan wajib menginsafi diri ni agar sentiasa berusaha lagi. Bagaimana tuan-tuan semua, alhamdulillah, berusaha untuk tambahkan ilmu pengetahuan. Kuliah duha, kuliah maghrib, kita berusaha, saya pun berusaha juga. Berusaha juga kembangkan agama ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadat kita dan masukkan kita di kalangan mereka yang berusaha untuk ke arah kebaikan. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah, khusyuk ni terdiri pada 3 huruf. Kha, shin, ain. Khusyuk. Itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, khusyuk adalah berdirinya hati di hadapan Tuhan dengan penuh ketundukan dan perasaan hina. Jadi kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ialah khusyuk hati ni kita berdiri untuk dirikan salat dengan penuh ketundukan dan perasaan hina diri. Tunduk patuh pada Allah dengan keadaan merendah diri. Jangan pula pergi masjid duk cekak pinggir begini, nak solat tapi macam something, iaitu garanti tidak khusyuk. Jadi dalam keadaan tunduk, dalam keadaan menundukkan diri di hadapan Allah. Dalam masjid, masuk masjid pun dalam keadaan khusyuk dan tawaduk. Perjalanan langkahan kita tidak seperti jalannya gangster. Kita menghormati orang al-jemaah yang lain, menghormati jemaah lain dengan pakaian kita yang bersih, mulut kita yang bersih, pakai wangi-wangian dan sebagainya ketika ke masjid. Bagaimana firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kamu ataupun pakaian yang baik untuk setiap kali kamu ingin pergi ke masjid untuk solat berjamaah, supaya tidak mengganggu jemaah yang lain. Subhanallah. Jadi Abu Junaid Al-Baghdadi menyatakan bahawa khusyuk adalah perasaan rendah diri dalam hati kepada Tuhan yang Maha mengetahui akan perkara-perkara ghaib. Dan ada lagi Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebut bahawa khusyuk adalah perasaan lembut, perasaan hati yang lembut, tenang, tunduk, setetap. Ini khusyuk fi salah, khusyuk di khudu', hadir hati tunduk, khusyuk. Khusya'an absaruhum. Allah Ta'ala gambarkan bahawa di padang mahsyar nanti manusia khusyuk, tunduk pada Allah Ta'ala, takut semua. Maka masa dunia kita kena latih diri kita sentiasa khusyuk.
Jadi khusyuk adalah perbuatan hati yang meliputi perasaan hina diri di hadapan Allah, yang menzahirkan perbuatan anggota badan seperti tenang dalam salat, tidak berpaling ke sana kemari, menundukkan pandangan kita ketika salat, bermakna tidak melihat pada kipas, pada bercicak dan sebagainya. Kita mesti kalau khusyuk hati mesti khusyuk anggota. Kalau hati seorang itu khusyuk, mesti anggotanya khusyuk. Mana mungkin seorang itu dia rasa khusyuk tapi tangannya gau-gau sana, gau sini. Bahkan rosak salat kerana tidak diam dalam salat. Subhanallah. Terdapat perbezaan berkaitan dengan khusyuk dalam salat ini. Pendapat pertama ialah wajib. Bagaimana pandangan Imam Ghazali rahimahullah menyatakan bahawa salah seorang tokoh ulama yang berpegang teguh pada pendapat ini iaitulah wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah kamu sembahyang untuk ingatkan padaku, kata Allah. Kamu dirikan salat kerana ingat padaku. Bermakna dirikan salat untuk ingatkan Allah. Mana boleh kita ingatkan benda lain? Ketika kita salat, mesti kita ingatkan Allah. Misalnya, ada kawan kita telefon. Kita cakap dengan telefon. Tiba-tiba anak nak ganggu kita bercakap. Mesti kita larang dia ganggu. Mama nak cakap dengan kawan. Ada tamu misalnya. Mana boleh nak layan 2-3 percakapan. Nak layan tu layan ini. Satu saja kita layan dulu. Layan telefon, cakap telefon. Selesai telefon, layan lain pula. Begitu juga dalam salat, kita berhadapan Allah. Mana mungkin kita sibuk ingat sana, ingat sini. Tidak ada penghormatan kepada Allah. Maka Allah Ta'ala nyatakan, aqimis salata li zikri, dirikan kamu akan sembahyang untuk mengingati aku. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Yang kedua menyatakan bahawa sunat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pendapat Imam Nawawi ini disandarkan yang sebuah hadis, innallaha tajawaza li ummati amma waswasat aw haddasat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampun umatku terhadap apa-apa yang dibisikkan pada mereka dari perasaan was-was ataupun menolak ataupun mari lintasan hati dalam diri mereka, lalu mana mereka tidak melakukannya atau berkata-kata. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi berpandukan kepada hadis ini, Allah Ta'ala maaf. Sebab kita ada ingat lintasan hati, ada Allah maaf. Tapi jangan diikutkan khayal-khayalkan itu. Kita ada peringat lain, terus mari ingat pada bacaan. Jangan dilayan, ingat pergi pasar, pergi bank apa semua. Selesai solat barulah habis khayalan. Itu Allah tak ingin. Tapi kalau sekejap ke sana kita tarik, mari ingat solat semula. Ingat lain, terus kita paksa, kita berlawan. Anak paksa di kita supaya khusyuk tu, maka ada perasaan mari lintasan hati tu Allah maafkan. Ini itu di luar kawanan kita, di luar kemampuan kita. Tapi berdasarkan tadi, Imam Ghazali nyatakan wajib kena khusyuk. Kalau tak khusyuk, itu kita dah ada berdosa. Subhanallah. Jadi perkara-perkara yang boleh membawakan kepada kita khusyuk dalam salat ini. Yang pertama sekali, salat di awal waktu. Jadi kita salat di awal waktu bermakna kita telah mementingkan salat. Mesti Allah Ta'ala akan bantu kita bila kita salat di awal waktu. Utamakan salat. Jadi kalau orang melengah-lengahkan sembahyang ni macam acuh tak acuh je, tak ada bantuan daripada Allah. Allah Ta'ala tak tolong. Jadi bila kita utamakan salat, bermakna kita hendak salat. Kita inginkan rahmat Allah, inginkan keampunan Allah. Maka Allah Ta'ala akan bantu kita. Hati kita khusyuk dalam salat. Kerana salat di awal waktu, jangan dilewat-lewatkan. Berpandukan pada hadis Nabi SAW,
Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdalu? Qala as-salatu fi awwali waqtiha. Pernah satu hari Nabi ditanya, Nabi SAW ditanya tentang apakah amalan yang paling afdal. Maka Nabi SAW menyatakan as-salatu fi awwali waqtiha, iaitu salat di awal waktu. Itu amalan paling afdal, paling utama, pahala penuh. Awal waktu ni antara masuk waktu sehingga 20 minit. Tengok waktu, kalau waktu maghrib dia cepat. Waktu maghrib, kata ulama, bukan waktu maghrib tu sampai ke isyak baru habis maghrib. Kadang-kadang pukul 8 dah habis maghrib. Pukul 8 dah habis maghrib, sebelum isyak lagi dah habis maghrib. Lepas tu maghrib ni waktu yang singkat. Jangan lengah-lengah. Itu kadang-kadang bulan Ramadan, kita nak buka puasa. Makan ini, 8 lebih baru nak solat maghrib. Itu tidak afdal, bahkan tercela. Makan sekadarnya, seadanya buka puasa, kemudian solat fardu maghrib dulu, awal waktu. Maka itu pahala penuh. Pahala penuh dan tidak ada gangguan yang lain. InsyaAllah akan mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Yang kedua, perbanyakkan zikir dan beristighfar. Perbanyakkan zikir sebelum mulakan salat itu, doa-doa. Bagaimana saya sebut tadi, zikir mula daripada berwuduk lagi. Berwuduk di rumah. Kemudian lepas berwuduk tu ada doa. Lepas doa tu ada salat sunat, wuduk. Dalam perjalanan ke masjid ada pula dengan doa. Jalanan. Masuk masjid pula doa. Semua dengan zikir. Hatta kita nak diri salat pun ada zikir, ada doa dia. Subhanallah. Maka perbanyakkan zikir dan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Supaya Allah hapuskan dosa dan memudahkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sekadar itu dulu, saya bawakan hari ini beberapa cara kaedah untuk khusyuk dalam salat. InsyaAllah kita akan sambung semula pada siri pengajian akan datang, biiznillah, dengan izin Allah, pada perkara yang lain, beberapa lagi perkara yang membantu kita khusyuk dalam salat. Ketahuilah bahawa khusyuk dalam salat itu adalah tuntutan, wajiban kita. Jangan main-mainkan dengan salat. Kerana salat itu merupakan tiang. Kalau rumah, kita nak buat tiangnya mesti kayu yang kokoh, simen yang kuat. Dalamnya ada besi-besi yang besar untuk kuatkan tiang. Bagaimana dengan agama kita, maka dah tentulah salat kita mesti kokoh. Salat kita mesti kuat. Mudah-mudahan dengan salat ini boleh memberikan kepada kita ketenangan jiwa dan dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau itulah untuk pagi ini, sekali bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas sudah berkongsi ilmu ini mengenai rahsia khusyuk dalam solat ini. Dan jelaslah kepada kita semua, solat adalah nadi hidup seseorang mukmin yang dilaksanakan mengikut waktunya dan dengan tertib. Malah sebaiknya disertai dengan kekhusyukan. Dengan itu, solat seseorang mukmin menjadikannya orang yang berjaya seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Terima kasih kepada penaja dan jemaah sekalian sudah duduk bersama-sama hinggalah ke akhir majlis ilmu ini, dan semoga Allah kurniakan kepada kita keberkatan rezeki umur bagi penyumbang-penyumbang yang membantu menyumbang bagi kesinambungan majlis ilmu ini. Dan Ustaz kita tutup dululah Ustaz dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih Puan Ani. Sama-sama. Sama-sama.